This one number one, soalan dia pasal SORPOR kan, hasil tambah punca, hasil darab punca. Dibagi 1/2P and 1/2Q are the roots. Okay. So this one ni nampak kalau dia macam bagi roots, lepas tu dia bagi equation, this one mesti involving dengan SORPOR, hasil tambah punca, hasil darab punca. So yang ini you kena ingat kalau hasil tambah punca, mesti formulanya adalah negatif B over A, hasil darab punca for product of root adalah C over A. Yang itu jangan dilupakan, okay? Benda-benda penting jangan dilupakan. Okay, so daripada atas ni, you kena keluarkanlah satu demi satu dia punya info. Right? Dia punya info. Okay, kalau yang ini, nampak saya tunjuk ni. Ni saya dah kirakan lah untuk you. Saya rasa pun okay je, you all tak ada masalah kan? Kalau macam you tahu roots dia letak situ. Roots dia adalah setengah P dengan setengah Q. So dia punya SOR akan jadi hasil tambah 2 tu lah. Okay, setengah P campur setengah Q. The formula untuk SOR adalah negatif B over A. So ABC tu ambil dekat yang ni, general form tu. Okay. General form dia 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. So ABC dekat situ. A2, B-3, C1. Okay. Yang ini ni you pakai SOR is negatif B over A. Okay, so you keluarkanlah bendanya. Okay, you dapat P tambah Q adalah 3. Okay. Next one, you kena cari dia punya POR pula lah. Dia kata POR sebab hasil darab punca. Sebab puncanya adalah ini. Kan, dua ni. Setengah P, setengah Q. Bila hasil darab punca, you akan mendarabkan dua root tu. Dan value-nya adalah C over A. Sebab formula untuk POR adalah C over A. So, CU adalah 1. Okay. Dan AU adalah 2. Tu yang dapat 1/2 kat sini. Jadi, bila darab kan, maksudnya you akan dapat apa ni, macam ni cara kira cepat dia. Sebenarnya kalau dia ada pertu, saya just zaz PQ per 2 sama dengan 1. So dapatlah PQ sama dengan 2 macam tu. So sebenarnya bila soalan kata bentukkan satu equation baru yang punca-puncanya adalah 2 per P kuasa 2 tambah 2 per Q kuasa 2. So sebenarnya bila nak bentukkan equation, okay, forming a new equation, you have to use x square minus SOR, okay, hasil tambah punca, x tambah POR, hasil darab punca sama dengan kosong. Guna yang ini, okay. Sebab itulah kenapa kita kena cari SOR dan POR yang baru, okay. SOR POR yang baru bila dikata new roots dia adalah 2 over P square dengan 2 over Q square yang ini. Jadi you kena carikan apa SOR yang baru, apa POR yang baru. Okay. SOR yang baru, POR yang baru maksudnya roots ini adalah ini. Okay, dua ni. Jadi tambahkan dia. Sebab untuk SOR tambahkan dia. Kalau untuk POR, darabkan dia. Okay. Yang dekat sini ni yang you kena main, you pandai main. Okay. Bila you nampak yang apa, 2 per P square tambah 2 per Q square ni sebagai SOR dia, you kena macam rearrange balik supaya dia dalam terms yang ini. P tambah Q dan juga PQ. Sebab you nak pakai dua-dua term ni. Masalah dia, okay, you ada 2 per P square plus 2 over Q square ni, you akan buat cross multiplication, betul tak? You buat cross multiplication, you dapat ini. Okay, faham ya? Step dia. And then, you factorize keluarkan 2. So, you dapat 2 P square plus Q square. Okay. Yang P square Q square ni, jadikan dia PQ, the whole thing kuasa 2. Sebab kalau you biarkan P square Q square, you tak boleh buat apa tau. Okay. You kena jadikan dia PQ square. Sebab ingat tadi, kita punya aim kita adalah nak pakai ni. Kan, nak pakai ni P tambah Q dan juga PQ. Okay. So PQ dekat bawah tu tak ada masalah. Yang masalahnya dekat this part. Okay. This part ni yang ada P square plus Q square. Kalau you tengok dekat atas tadi kita hanya ada P plus Q dan PQ. So you rasa apa kaitan P plus Q dengan PQ tu? In order you nak dapat P square plus Q square. Okay. Yang ini kita dah buat, kita pernah buat. Okay. Form 4 pun pernah buat, Form 5 pun pernah buat. So saya harap you all masih ingat lah macam dalam kepala tu dah tahu dah sebenarnya yang P square plus Q square. Ingat tak yang kita ada buat dalam kelas yang saya bagi apa alpha square plus beta square, dia adalah equivalent to alpha plus beta yang kita squarekan tapi kita kena minus back dengan 2 alpha beta. Baru kita akan dapat exactly sejibun alpha square plus beta square.
Ada macam, ada yang nak tanya apa tak benda ni? Ke nak kena show balik ke? Korang hilang ingatan? Atau tahu je? Ke nak tunjuk ke tak payah? Tahu kan? Kita tunjuk. Faham Tak tahu. Macam ni? Tak tahu. Tunjuk je. Sebab kan bila you buat alpha tambah beta square tu, dia akan dapat, dia bukan dapat alpha square plus beta square, dia dapat alpha square kan, dia dapat alpha square plus 2 alpha beta, betul? Tambah beta square. Tambah beta square kan? So dia tak dapat pun macam yang belah kiri ni. Yang you kena buat adalah you kena tolak balik. Bila tolak balik, barulah yang 2 alpha beta tu eliminated. Barulah sejibun dapat alpha square plus beta square. So untuk P square plus Q square ni, itu yang you buat P tambah Q square tapi you minus dengan 2PQ. Barulah you ganti P plus Q sebagai 3, PQ sebagai mana tadi? 2. So dapatlah SOR yang baru tu 5/2. Okay, boleh? So you cari POR yang baru. Maksudnya bila darab, atas darab atas, bawah darab bawah macam ni kan? Atas darab atas, bawah darab bawah. So you dapat 4/P square Q square. Okay, 4/P square Q square. Yang P square Q square ni jadikan dia PQ. Lepas tu semua sekali square. Sebab ingat you kena jadikan dia terms tu macam dekat atas tadi. P tambah Q dan PQ sahaja. Sebab kalau you tak buat macam tu, you tak tahu nak mulakan dengan apa. Alright. So PQ you boleh ganti dengan 2 kat sini dengan 2 ni. Okay. So dia jadi 4/2 kuasa 2, dia dapatlah 1. So bila you dah dapat SOR dengan POR, you akan pakai formula yang tadi tu. Untuk forming equation, guna X square minus SOR X plus POR equal to 0. Yang you all selalu lupa adalah equal to 0. Ingat ini equation. Bila equation mesti ada equal to 0. Okay, ataupun equal to something. So you akan pakai formula dia. You masukkan SOR tadi sebagai negative 5/2. Lepas tu X pun ramai yang lupa X ni. And then POR dia 1 tadi plus sebab dia positif. So positive 1. Okay, plus POR means plus positive 1. Okay, ingat so dia punya equation tu tak boleh biarkan dalam fraction. Okay, tak boleh biarkan dalam fraction. So you kena buat apa? Macam mana nak eliminate over 2 tu? Semua times 2. Pandai, semua times 2. Okay, bila semua times 2, maksudnya yang X square jadi 2, negative 5/2 dia jadi negative 5. Lepas tu 1 dia jadi 2, dah siap. Inilah soalan pertama. Okay, boleh faham soalan pertama? Alright. Seterusnya nombor 2. Okay, nombor 2 ni kan dia kata Ahmad took 4 minutes 20 second untuk completekan first KM. Yang ni kita pernah jawab lah yang running ni. Okay, yang ni ada typo sikit dekat dia punya grammar. Okay. So dia maksudnya dia run lah, dia masuk running event. Lepas tu biasalah kan kalau koma, mula-mula je semangat. Lepas tu makin lagi makin semput, betul tak? Makin slow koma lari. Jadinya you kena faham lah cerita ni. Maksudnya kalau you lari tu makin lama makin slow. Bila makin slow maksudnya masa yang you ambil tu makin lebih lama lah, betul tak? You lari slow bermaksud masa yang you ambil untuk berlari tu adalah lebih lama. So dia kata he took more than 20 second. Dia ambil masa 20 saat lebih daripada kilometer sebelum dia. Jadi dia tengok pada masa ni by km lah. Kilometer pertama dia ambil masa 4 minit 20 saat. Lepas tu masa untuk kilometer yang kedua dia ambil lebih 20 saat. Jadi senang cerita saya jadikan semua ni dalam unit saat lah. Okay, second. So the first second ni saya ambil lah 4 minit tadi darab dengan 60 dia jadi 240. Tambahkan dengan 20 dia jadi 260 saat. Okay, sebab dia untuk kilometer kedua dia ambil masa lebih 20 saat. So untuk kilometer kedua 280 saat. Untuk kilometer ketiga 300 saat. Okay, untuk soalan yang bentuk macam ni you kena buat apa? You kena buat dia punya senaraikan at least 3 terms. Baru you boleh tahu dia adalah AP ataupun GP. Okay, betul? Setuju? Okay, AP ataupun GP. Alright. So, yang you tengok ni, you tahu dia AP ke GP? AP ke GP? AP. AP. Okay, dia adalah AP. So, dekat sini you tahulah yang saya buat ni kan, series ni, yang ini 260 ni untuk first KM, 280 ni masa untuk second KM, yang third tu adalah masa untuk third KM. Kan? So, dia akan jadi AP. So your E akan jadi 260, D adalah 20 sebab gap dia masa antara first dan juga second. Okay,
sekarang ni dia kata find masa find the time taken okay to complete the first 10 km. So dia nak apa sebenarnya? Ya you faham kalau T1 kan T1 tu masa yang diambil untuk first km. Okay, T2 masa yang diambil untuk second km. T3 masa yang diambil untuk third km. Masalahnya dia nak masa untuk the whole dia kata nak habiskan 10 km yang pertama. You rasa dia nak cari T10 ke dia nak cari SN? SN. Pandai. Kenapa tak cari T10? T10 tu apa sebenarnya? Masa yang ke-10. Ya, masa untuk larian yang KM yang ke-10. Tapi kan KM yang ke-10. Okay, so dia kena cari S10. So bila S10 ini adalah AP, kita akan pakai formula dia apa? N per 2 2A plus N minus 1D. So ingat bila nak jawab soalan, you kena tulis formula dulu. Bila you tulis formula, barulah you ada you ada guideline aku nak ikut apa sebab kalau you macam terus je dalam otak, saya takut you all silap. So tulis dulu. At least macam N per 2, 2A tambah 9D. Sebab N tolak 1, N adalah 10, so 9 tolak 1. Sorry, 10 tolak 1 dia jadi 9. So 9D. Gantilah A dia 260, D dia 20. Dapatlah 3,500 saat. So sebenarnya untuk jawapan ni dia tak ada kata kan dia nak give your answer in minutes ke, in apa ke, betul tak? Ada tak dia cerita kat situ? Dia macam bagi syarat. Ada ke? Tak ada, betul. Dia just open. Dia kata find the time taken, dia nak masa. So unit dia up to you. Jadinya kalau ada yang buat macam saya, you buat 3,500 saat atau you tukar dia jadi minit, kalau bagi minit macam mana? Malah lah buat kerja boleh tak? Macam biar je lah kan, you dah buat dalam second tu. Tapi kalau you rajin, you nak tukar pula kepada second dan minit, up to you. Tapi dah buang masa lah sebab you kena pula bahagi dengan 60 nak kira berapa minit, berapa saat. So waste time. So biar je lah. Jawapan dia 3,500. Tapi kalau siapa yang rajin, tak ada masalah. Cuma tambah masa sikit lah untuk menjawab soalan ni. Okay, nombor 3 hampa faham tak? Nombor 3 ni. Faham ke tak? Ni progression juga ni janjang. Dia kata P tambah 1 per 3, 6 dan juga 3Q ni adalah dia kata 3 sebutan pertama bagi JG janjang geometri ataupun geometric progression. Dia kata ungkapkan, express the first term, ungkapkan sebutan pertama dan nisbah sepunya. So maksudnya dia nak A, dia nak R. Dalam sebutan Q. Ini masalah. Dalam sebutan Q. Dia tak nak P pun. Okay. You ada T1, you ada T2, you ada T3. Apa you punya strategi lah sebenarnya? Apa strateginya? Guna ratio. Guna common ratio. Okay, good. Kena guna common ratio. Sebab kan dia kalau macam properties JA, janjang arithmetic, kita pakai common difference. Kalau janjang geometry, geometric progression, kita pakai common ratio. Itu macam benda yang banyak kita pakai. Masalah dia ada, ada masalah ke? Tak ada kan? Dia ada R1 dengan R2 je kan? So you carilah R1 dengan R2. Dapat macam ni ke? 6 per, kejap. Inilah masalah dia saya kata ni. Nampak macam tak ada masalah. Tapi ada masalah. Okay, macam mana sebenarnya? Korang rasa perlu tak saya gantikan A dia dengan P tambah 1 per 3? Perlu ke? Kalau saya ganti kan, mula-mula kan kita buat kan, kita memanglah macam tak pasti kan dalam exam tu. Aku dah buat macam ni ke? 6 per P tambah 1 per 3. Macam seram je. Ingat kalau R ni kita buat T2 per T1 sama dengan T3 per T2. Okay, macam tu. So kan, dia kata dia nak sebutan pertama dalam sebutan Q. Kalau saya buat macam ni, korang dapat apa nanti Kalau kita biar je yang macam saya replace dengan P ni. Nanti dekat dalam tu dia akan ada P dan Q. Maksudnya nanti, dah dapat apa? Apa benda? Benda kan? Tak dapat apa. Okay? Jadinya, saya pun, aku rasa tak payah ni. Maksudnya P tambah 1 per 3 ni, kita silentkan dia. Maksudnya kita letak dia sebagai A je. Kita letak dia sebagai A je. Jadilah macam ni. Jadilah macam ni. Saya tak sebagai A je. Sebab soalan kata dia nak A dalam sebutan Q, betul? Dia nak A dalam sebutan Q, so you carilah A. Itu yang ZA you dapat. A adalah 3Q per berapa ni? Gitu. Sekejap. Macam nak tukar ni? Macam nak tukar ni algebraic ni? Dalam ni you cross multiply. Betul ke? Balik ni.
Terbalik So macam mana? Terbalik macam mana? Macam mana ni? Nak terbalik macam mana? So you buat Balikkan dua-dua lepas tu pindahkan. macam mana? A per 6 buat macam tu. So darab tu 36. A per 6 sama dengan 6 per 3Q. Boleh juga macam tu. Kan lagi macam, kan kita kan suka main tonggeng-tonggeng kan. Sebab kadang-kadang tonggeng itu macam lebih senang nak nampak kan. Boleh juga apa yang kita nak tu buat atas. Baru nampak kan. Kalau tak tadi korang macam klik lambat sikit nak buatnya. Jadi darablah situ terus. Tak payahlah cross multiply. Terus je 6 pergi sana. Terus dapat 36 per 3Q. Dah siap. Itu A dia settle. Masalah dia, macam mana you all nak cari R pula? R dalam sebutan Q. Okay, kita dah buat tadi. Macam ni? Macam nak buat R dalam sebutan Q? R dalam sebutan Q bukan dah ada ke tadi? Dah yang ni. Ambil je lah T3 T3 dengan T2. Teacher. Yes? Teacher. Yang A tu tak boleh simplify ke? Ada simplify macam mana Akin? Kejap. 36/3Q. Betul. Lupa. Yes, betul. Saja je nak tengok orang perasan kita. Okay, so yang ni sebenarnya 36/3 boleh jadi 12. Betul-betul. Ni kita simplifikan dia jadi 12. So A sebenarnya 12 per Q. Dan R tadi sebenarnya yang korang dah cari sini kan? 3Q per 6. Ni lah dia. Lepas tu simplify juga sebab 3 dengan 6. Dapatlah R sebagai Q per 2. Dah siap. So inilah yang dia nak. Dia nak A dalam sebutan Q. Dia nak R dalam sebutan Q. Macam tu. Okay. Ada nak tanya apa? Boleh? Boleh. Cun. Alright. Sekejap ni. Ambil ni sekejap. Screenshot sekejap. Okay, seterusnya. Yang ni. Saya tak tahu lah formal. Antara soalan-soalan Penang ni, mana yang korang rasa pening-pening? Yang ni okey tak ni? Pening Pening sikit. Pening sikit. Pening yang boleh pening yang boleh jawab ke pening yang sampai kena pening? Sampai tak nak jawab. Mabuk terus. Sebab apa mabuk? Sebab kau involving dengan tangent kan, differentiation. So differentiation je kau mabuk. Macam tu lah dia. Okay. So cuba tengok Tengok ni. Apa sebenarnya? Sebenarnya dia nak apa ni? Dia kata diagram 4 shows the curve. Curve tu hx. Lepas tu straight line y sama dengan negatif 5 ni, dia kata tangent kepada curve kita tu. Betul lah kalau macam dia horizontal line, h equal to negative 5, dia adalah tangent dekat minimum point, betul tak? Tangent dekat minimum point. Jadi kalau tangent dekat minimum point, dekat situ you tahu gradient dia ataupun dy dx ni adalah kosong. Okay? Dy dx ni adalah kosong. Jadi dy dx tu sebenarnya adalah h prime. Okay? You faham bahawa bila y itu negatif 5, okay? Dia punya nilai h prime dia ataupun dy dx dia adalah bernilai kosong. Jadinya h prime ada tak dia bagi h prime? Ada tak? Dia tak ada Tak ada dia bagi h prime apa? Tak ada. 8 ke 7. H prime tu 8. H prime 8. H prime 8. Dia bagi h prime 8, x dia 1. Okay, sikalang. Okay, jangan pening-pening. Yang dia bagi tadi apa? H double prime ke? Mana H double prime? Ni, cantik. Dia bagi H double prime sebagai 6. Dan you know, nak cari H prime, you kena buat integration. Okay? So, you akan buat integration. Okay, H prime ni you akan integrate kat 6. So, bila integrate 6, dia akan jadi kamiran tak tentu. Okay? Bila you integrate 6, you akan dapat integration 6x tambah c. Ingat sebab ini adalah indefinite integral, so you have plus c. Kenapa dia bagi info yang ini, yang you rasa ni? Kenapa dia bagi h prime x equal to 8, lepas tu x dia 1? Sebab itu adalah syarat yang mana you boleh mencari dia punya c-nya nanti. Bermaksud bila h prime 8, you ganti h prime 8, dia punya x-nya 1. See? Nampak? Kan? H prime 8, x-nya 1, maka you dapat c sebagai 2. So ganti balik C2 ni dekat sini. So you dapatlah persamaan H prime sebagai 6x tambah 2. Okay, boleh faham yang belah kiri? Okay, boleh faham yang ni? Kenapa saya buat macam ni?
Dia bermula daripada H double prime, you dapatkan H prime. So bila H prime tadi 6x tambah 2, you fahamlah cerita kita yang ni tadi tu. Nampak tak? You fahamlah cerita kita H prime tadi adalah 6x tambah 2. Di line y sama dengan 5, di titik y sama dengan 5 tu, koordinat y sama dengan 5, dia punya dy dx dia bernilai kosong. Jadi you tahulah sebenarnya koordinat dekat minimum point you sebenarnya adalah negatif 1, 3, negatif 5. Okay, faham tak kenapa saya buat macam tu? Saya ada satu lagi titik yang you tahulah value dekat lengkung you tu. Okay, berdasarkan di minimum point yang mana y negatif 5, dy dx nya ataupun h prime bernilai kosong sebab minimum point untuk tangent, gradient untuk tangent, okay, kecerunan tangent di titik minimum bernilai kosong. So you tahu di situ kita ada titik negatif 1/3 dia punya x, dia punya y dia negatif 5. Ini titik dia. Ada satu lagi lah. Selain daripada info yang h prime sama dengan 8, x1, kita ada satu lagi negatif 1/3, negatif 5. Okey. Jadi berdasarkan yang you tahu h prime itu adalah 6x tambah 2, boleh tak you dapatkan h daripada h prime? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sekali lagi you kena buat integration. Okay, you kena buat integration yang ini. H adalah integration of 6x tambah 2. Okay, yang mana sekali lagi dia melibatkan indefinite integral, kamiran tak tentu. So bila you buat integration, akan ada prasi kat situ. So kat sinilah gunanya titik yang saya buat kat atas nun tadi ni. Kan titik ni. Sebab saya nak dapatkan C tadi. Saya kena gantikan X sebagai negatif 1/3. Y dia ataupun HX, okay, sebagai negatif 5. Ingat jangan tak faham pula. Sini X, ini Y kan. Dia punya paksi. Tapi Y itu sendiri adalah HX. Sebab nampak tak ni? Kan dia kata Y adalah HX. Dia so benda yang sama. Jangan kau pening pula Alright. So seterusnya, you dapatlah C dia sebagai negatif 14/3. Gantilah balik. Ting. Kat sini. Dah siap. Dia nak apa sebenarnya? Dia nak bersama lengkung, dia nak H. Nampak tak? You kena buat 2 kali integration kerana dia berasal daripada second order, H double prime. Okay? Dia kalau HX, bezakan sekali, terbitan pertama, first order, dapat H prime. You differentiate lagi sekali, dapat H double prime. Kalau you ada Y, you bezakan, you dapat dy dx. Bila you bezakan kali kedua, you dapat d square y dh square. Itu beza dia lah antara macam mana kalau kita tulis sebagai y sahaja, macam mana kalau kita tulis sebagai hx. Tenang Alright. Next one, nombor 5. Nombor 5 tadi, siapa buat Husna yang kata tadi, yang tanya dalam group. Okay, betul kalau macam nilaikan had maksudnya kalau melibatkan infinity, okay, dia ada macam ada 3 bentuk lah. Kadang-kadang macam contoh kalau dia kata limit had bagi macam x menghampiri 1. You ganti je lah 1 dekat dalam tu. Okay. Lepas tu dia ada kadang-kadang yang macam kena factorize tu. Kalau macam ni macam mana? Kalau you ganti 3, dia jadi bawah tu apa? 3 kuasa 2, 9, 9 tak 9 kosong. Kan? So, apa bahagi kosong? Akan jadi apa? Undefined, tak tertakrif. Jadi untuk kes ini, you tak boleh ganti terus. Dalam kes ini, you kena buat apa? Siapa ingat? Yang you belajar macam mana? Factorizekan dia. Okay? Dalam kes ini, you kena factorizekan. Maksudnya dekat bawah nanti dia jadi x tambah 3, x tolak 3. Okay? Yang ini x menghampiri 3. Yang ini boleh cancel lah. X tambah 3, x tambah 3. Dia jadi 1 per x tolak 3. Barulah boleh ganti 3 dekat dalam tu yang mana nilainya nanti 1 per... alamak. 3 tak 3 kosong lah. Kita tukar soalan dia x tolak 3. Baru betul Okay, cantik. Baru betul macam ni. Maksudnya, saya kena factorize sebab kalau saya ganti terus x3 nanti dia jadi per kosong. Apa-apa nanti dia jadi undefined. Jadi tak betul. Okay? Yang you perlu buat, you perlu factorize. So bila atas dengan bawah boleh cancel. So dia tinggal 1 per x tambah 3. Masa ni you boleh gantikan x sebagai 3. Dia jadi 1 per 3 tambah 3 iaitu 1 per 6. Macam tu. Okay? Satu lagi yang melibatkan infinity. Apabila melibatkan infinity, you kena faham. Untuk sesuatu nilai, apabila contohlah 1 bahagi infinity, apa nilai dia?
apa-apalah bahagi infinity. Kosong banyak kosong. Ya, kan kita ingat tak macam last year kan, saya suruh awak tekan kalkulator sampai kau penat. Tak. Satu bahagi nombor besar. 9999 tekan sampai penat. Lepas tu tengok kalkulator. Apa dia kata? Ada kalkulator kat sebelah you all. Cuba tekan. Satu bahagi 9999 sampai penat. Sampai penat kan? Nanti apa nilai dia? 10 kuasa negatif berapa takkan banyak. So kalau kita approximatekan dia menjadi kosong. Kan? 0.00000. Okay, sebenarnya dia adalah kosong. Okay, konsep itu kita pakai dekat nombor 5. Yang mana kita akan membahagikan setiap term dengan X kuasa paling tinggi. Yang paling tinggi kuasa 2 ke kuasa 1? Yang paling tinggi dalam soalan. Dalam term tu. Kuasa 2 ke kuasa 1? 2. Kuasa 2. So, yang 2X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2. 3 pun bahagi X kuasa 2. Yang ini X kuasa 2 ni pun bahagi dengan X kuasa 2. Semualah, semua orang ni kena bahagi dengan X kuasa 2. So, dia akan jadi had bagi 2, okay ni cancel kan, X kuasa 2, X kuasa 2 3 per X kuasa 2, macam tu lah 3 per X kuasa 2 X kuasa 2 per X kuasa 2 1 5X per X kuasa 2 ni cancel, so jadi 1 negatif 5 per X 1 per X kuasa 2, maintain 1 per X kuasa 2. Masa ni baru boleh ganti sebagai infinity. Bila you ganti infinity, automatic limit itu hilang. Okay, sebenarnya you akan dapat 2 tambah 3 per infinity square. Okay, lepas tu 1 tolak 5 per infinity tolak 1 per infinity square. Infinity square tu lagi besar daripada infinity. Jadi 3 bahagi nombor yang besar tadi dia jadi kosong. Itu yang dia jadi 2, atas jadi 2, bawah jadi 1. Betul tak? 2 tambah kosong per 1 tolak kosong. Itu jadi 2 per 1 iaitu jawapan dia 2. Dah siap. Boleh tak? Okay, inilah soalan kalau ditanya pasal had. So ada 3 kemungkinan lah. Sama ada dia bagi yang biasa ataupun dia bagi yang you perlu factorize atau dia bagi infinity. Kalau contohlah dekat dalam tu dia hanya ada X kan. Kalau dia ada X yang paling tinggi maksudnya setiap term tu kena bahagi dengan X. Okay, boleh bahagi dengan X kuasa paling tinggi. Okay, dapatlah 2. Okay, next number 6. Okay, number 6 saya rasa okay kot 6A tu cari dy dx bila X2. Okay, saya rasa okay benda ni. Ingatlah macam dy dx tu you just ambil power, power dia bawa ke depan, darab, reduce the power by 1, so you dapat 8x. Pembezaan untuk 3x sebenarnya dia adalah kecerunan, you just ambil 3 lah. Itu yang kalau negatif tu sebenarnya tak ada x, buang je dia. Bila dia bezakan dia tak ada, gone. Okay, that's why dy dx adalah 8x tambah 3. So bila dia kata cari nilai bila x2, maksudnya you gantilah x dengan 2. Okay, so dapatlah 19. Okay, ada satu case kalau saya kata dia bukan guna F, dia bukan guna Y, dia guna fx. Okay, kalau macam ni cerita dia lain sikit. Tapi konsep yang sama. Dia akan bagi F prime 2. Okay, ini soalan yang sama. Sejibun. Okay, sejibun macam soalan A. Tetapi bentuk dia bagi fx. Kan? Dia kata cari nilai untuk F prime 2. So F prime 2 tu sebenarnya adalah you menggantikan X2 ke dalam F prime. Maksudnya you kena cari F prime dulu. Kan? F prime dulu maksudnya bezakan sekali. Okay, bezakan kali pertama. Dan gantikan X ke dalam F prime. Okay, dan jawapan dia akan sama, dapat 19. Okay, yang B. Saya harap you all tak ada masalah dengan nak mencari approximate change in Y ataupun perubahan kecil bagi Y. Ingat kalau keyword dia approximate change. Approximate change tu adalah kita sebut lain bagi small change. Apa bahasa Melayu? Perubahan kecil. Samalah approximate change. Bahasa Melayu sama. Approximate change dengan small change. Sama. Yang berbeza dia approximate value. Nilai hampir. Nilai hampir dia lain. Dia kena tambahkan. Macam nilai hampir bagi Y. Nilai hampir bagi Y. You kena ambil dia nak Y new lah. Y new nilai hampir bagi Y. You kena ambil Y initial. Dengan bergantikan X initial tambah dengan delta Y. Tapi perubahan kecil bagi Y sebenarnya dia nak delta Y. Okay. Jadi you kena faham bila X changes dari 2 ke 2 tambah K, 2 ini adalah dia punya initial value. So X akan naik daripada 2, dia pergi ke 2 tambah K. Yang mana perubahan kecilnya delta X itu adalah K. Nampak tak perubahan dia? 2 ke 2 tambah K, jawapan dia K, maksudnya dia punya selisih dia. Berapa dia punya small change, perubahan kecil dia? Perubahan kecil dia adalah K. Sebab dia naik kan daripada 2 ke tambah K. So yang ni lah tadi tu yang yang you dapat tadi tu kan. Yang dia kata delta Y macam dapatnya saya kata dy dx sebenarnya ada approximate tu
delta y over delta x. So delta y adalah dy dx darab delta x. So dy dx tu ambil tadi ni gitu ganti. Lepas tu delta x tu sebagai k. Lepas tu ganti-ganti dangdung dapatlah delta y sebagai 19k. Nombor 7. Okey, nombor 7 ni macam nak cakap mesti korang pening. Pening tak? Soalan macam senang je. Tapi pening tak? Ada sesiapa tak nak tolong saya explain? Tak tahu boleh. je. Oh lah, kau ni tak tahu pula. Tambah ni semua tahu. Mal ni. Banyak? Ada satu objek, satu image. Itu soalan pertama saya nak tanya. Macam mana korang kata yang satu-satu, okey, jap. Korang belajar hubungan. Hubungannya relation. Korang ada 4 types of relation. One to one, one to many, many to one, many to many. Many to many tu adalah combination. Kalau you nampak dekat arrow diagram tu, gambar rajah anak, arrow diagram apa? Gambar rajah anak panah. Combination of many to one dengan one to many. Dia jadi many to many. So sekarang ni, yang mana antara 4 jenis relation itu yang you panggil dia fungsi, function? One to one dengan Many to one. Cantik. One to one dengan many to one yang korang kata dia function. Case dia ingat manusia dan saiz kasut. Betul? Akak ada 2 manusia ataupun lebih manusia yang share saiz kasut yang sama. Nampak? Dan mungkin ada saiz kasut, tak mungkin lah sebenarnya. So mungkin ada satu saiz kasut tu, yelah kalau kita ambil sampel kecil kan dalam kelas. Mungkin saiz 4 ada seorang, contoh kan, comel je seorang. So dia jadi one to one, betul tak? So kalau macam yang kita panggil function tu many to one dengan one to one. Serupa lah macam inverse function. Kalau dia tu inverse function kan. Okay, cuba korang tengok inverse function. Kalau many to one, okay, antara 2 ni je yang kita panggil dia function. Jadi jom kita tengok kepada inverse dia. Okay, kalau inverse tu bermaksud saya akan maxkan daripada kanan pergi ke kiri. Yang kiri ni kita panggil yang ini objek, yang ini image, betul tak? Kalau saya maxkan image pergi ke objek, saya buat terbalik. Nampak tak? Saya buat terbalik. See? So maksudnya daripada one, dia jadi ke many. So one to many. Betul? Kalau one to one, saya terbalikkan juga. Saya terbalikkan lah dia punya arrow tu. Maksudnya daripada image pergi ke objek. So dia jadi one to many. Kalau function yang one to one, kalau kita inversekan pun dia masih jadi one to one. So antara 2 inverse ni, yang mana function yang ada inverse? Sebab kalau one to many, adakah dia tu function? Dot kan? Dot ini dot. So maksudnya dia tak ada inverse lah maksudnya. Maksudnya inverse untuk ni tak wujud. So yang wujud hanyalah one to one. Sebab tu kita kata hanya one to one sahaja yang ada inverse function. Jadi melihat kepada gambar ini, you rasa you kena tengok dulu apa type of relation dia. Untuk graph ni panggil apa? Graph cubic Faham je. Faham? Oh dah faham dah, tak tengok. Macam mana? One to one. Macam mana korang tadi one to one ni? Sebab every X dia ada Y. Every X ada Y ke? Every X dia maksudnya ada satu Y je kan? Kan macam kalau X dia dekat X sini, satu je Y dia, nampak? Kalau X dia dekat sini, satu je Y dia. X dekat negatif, mana X negatif? Ni. Satu je Y dia. X dekat yang negatif sini, satu je Y dia. Jadi yang you nampak ni dia adalah one to one. Jadi kalau untuk one to one, adakah fungsi songsang tu wujud? Inverse function tu wujud? Ya. Kan? Ya. Yes. So jawapan dia ya, kerana you cakap lah jenis hubungan dia tadi. Kerana fx merupakan hubungan 1 ke 1. Kalau DLT you cakap lah because fx has one to one relation. Like that. Faham tak? Dia sebenarnya kalau vertical line test, horizontal line test, that one the term tu, horizontal line test, vertical line test tu kita ajar dekat form 4, KSSM. Untuk you KBSM, you tak pernah tahu pasal vertical line test, horizontal line test. So saya cerita according to your prerequisite knowledge lah. You tak kenal vertical line test, tapi kalau katalah you dengar orang cakap vertical line test ke horizontal line test tu, that one tu sebenarnya serupa lah juga kan. Dia tengok macam kalau dia intersect dekat satu, maksudnya dia one to one lah, dia exist. Alright, itu dia. Okay,
Nombor 8 pun Nombor 8 ni nampak macam apa ni kan. Tapi macam korang nak tahu cerita dia kan. Saya rasa yang belakang-belakang okey sikit lah kan. Korang dari segi kira-kira saya rasa tak ada masalah. Nak bagi explain ni. Sekarang dia banyak main dengan soalan yang explain your reason. Apa benda-benda buat decision. Okay, nombor 8 Nombor 8 ni apa sama. Dia kata, okay, yang ini you kena faham tau. Macam dia cerita ke siapa ni. Dia kata macam ni. Kalau you kerja sebagai jurujual dekat supermarket. You akan dapat commission kalau you punya sale lebih 5,000. Sebab tu lah kalau macam you pergi supermarket, orang macam promote. Belilah beras ni. Beras ni murah kan. Tentu kan. Belilah ni Sebab tu dia nak dapat, kalau dia dapat sale dia banyak untuk certain apa korang panggil? Certain, apa kita panggil? Brand. Brand tu kan. Dia akan dapat commission. Tapi yang ni dapat commission 2% kalau dia lebih 5,000. Yang mana dia kata bonus tu, commission dia tu dia akan commission tu dia akan bayar sebagai bonus pada akhir tahun. Okay. So dia kata kalau total sale tu X, dia kata FX adalah X tolak 5,000. Okay. Lepas tu dia kata GX tu adalah 0.02X. You faham tadi X itu total sale. Kalau 0.02 tu sebenarnya dah 2%. Betul tak? Dia kata 2% commission. Jadi kalau dia kata 0.02X sebenarnya betul lah 2% commission tadi darab dengan X iaitu total sale. So you faham tak sebenarnya GX tu apa? 0.02X. Dia punya Commission. Cantik. Tapi commission tu dia bayar kalau jualan dia lebih 5,000. You faham tak kenapa yang F tu X tolak 5,000? Sebab dia kena exit je. Pandai. Dia kena exit 5,000. Maksudnya nanti yang dia akan bayar based on commission tu kalau dia lebih 5,000. So macam berapa je punya jualan tu you kena tolakkan dengan 5,000 dan baki tu baru dia darab dengan 2%. Jadi yang mana sebenarnya antara FG dengan GF? Okay, kalau you buat FG. Kalau you buat FG maksudnya you akan ambil G masuk dalam F. Ambil apa? Ambil G masuk dalam F jadi apa ambil G masuk dalam F. Ambil G 0.02X tolak 5,000. 0.02X tolak 5,000. Ya ke macam ni? Macam cacat je kan? Ya ke kira-kira tadi sepatutnya macam ni? Macam hidup je. Okay, Asyik mau buat GF pula. Kalau GF pula, dia ambil F masuk dalam mana F dia? X tolak 5,000 masuk dalam G. Masuk dalam G dia jadi 0.02 X tolak 5,000. Mana yang you rasa yang betul lah kita punya formula nak kira berapa commission dia dapat tu. Kan? Betul tak? GF. Pandai. GF lah yang baru represent dia punya bonus tu. Kan? Sebab sebenarnya you kena ambil X tu dia punya total sales, kena tolak dengan 5,000 baru dia tahu berapa selisih. Kan? Berapa selisih dia. Lepas tu dia kena darabkan dengan 0.02 sebab rate untuk commission dia adalah 2%. Macam tu. So dia punya explain tu kenapa reason dia adalah you kata sebab GF itu mewakili 0.02 X tolak 5,000 iaitu bonus pada akhir tahun. Tak kisahlah ayat macam mana pun tapi markah dia diberi di yang mana you tahulah kenapa you memilih GF because of dia punya function tu 0.02 X tolak 5,000. Okay, like that. Lepas tu kalau dia kata calculate the bonus kalau Sarah sold 9172. So apa 9172 tu? Apa yang diwakili oleh 9172? Total Dia punya sale. Yes, total sale iaitu X dia. So soalan tu dia kata sebenarnya dia nak dia bagi X 9172 dan X 9172 berapa GF-nya? Sebab GF tadi mewakili bonus kan? So dia suruh you kira bonus. So bonus you kena pakai GF yang function tadi ni, yang function atas tadi ni, tetapi menggantikan X dia dengan 9172. Itu yang kita ganti X dengan ni. Nampak? Dapatlah RM83.44. So ingat kalau macam sen, dia 2 tau kalau sen tu, 44. Tak kisahlah macam korang nampak dia 41 sen ke 42 sen ke, biar dia memang nombor. Jangan biarkan dia 40 sen, jangan. Sebab memanglah kat kedai korang bayar 45 sen kan, tapi itu zaman itu yang macam reality nak membayar, tapi kita nak harga exact figure dia berapa sen. Okay, walaupun korang tak membayar 44 sen tu, tapi kita masih tulis 83.44. Melainkan kalau dia minta round off kepada RM terdekat macam soalan paper tu yang apa hari tu, perlis. Okay, nombor 9 saya cerita ni Okay, dia suruh kira min. You pun kira lah min.
Min ni formula dia yang ni fx, sum of fx over sum of f. Okay, yang ini you kena pasti dia punya hours tu, masa dalam jam tu sebagai x dia, dan kilang A, kilang B tu itu dia punya frekuensi dia. Okay, frekuensi dia. Sebab dia kata jadual 9 menunjukkan masa yang diambil oleh 20 employee yang dipilih daripada kilang A dan kilang B untuk menyelesaikan suatu tugasan. So maksudnya ni masa yang diambil katalah 5 jam nak selesaikan suatu tugasan tu. Kilang A ada 3 orang yang ambil masa 5 jam. Okay, ada seorang daripada kilang B yang ambil masa 5 jam untuk selesaikan suatu tugasan. So yang kita letak dekat sini ni adalah sebenarnya dia punya frekuensi kekerapan dia. Okay, so you pun kira lah min dia guna formula ni. Sum of F kali dengan X. Okay, tak kisahlah F depan, X belakang ke, tak ada masalah. Okay, janji you darabkan dua-dua tu. Ingat dalam kerja mesti tunjuk detail sebab kadang-kadang takut you tersilap somewhere. Kadang-kadang you tersilap kat sini. Tapi sini you betul dan this dia boleh dapat markah. Okay, so jawapan dia 7.1. Okay, you kira pula min factory B kan, sama juga. 7.1 juga. Okay, biasa macam tu soalan statistik. Min dua-dua akan sama. Yang berbezanya adalah di standard deviation, sisihan piawai. Sisihan piawai, you akan pakai formula sum of f x square. Maksudnya, ambil f, okay, ambil f, darab dengan x square. Ambil f, darab dengan x square. Okay, dan yang ini you kena sumkan, tambahkan. Itu yang saya buat ni. Saya akan ambil f, saya akan darab dengan x square. Sum dengan f darab dengan x square. Nampak? F darab dengan x square. F darab dengan x square, tambahkan, bahagi dengan sum of f. Tapi tolak dengan min square. Min tadi, curi je yang ni 7.1 ni. Nampak? Curi je. Lepas tu sebab dia standard deviation, kena letak square root. So, dan Luna dapatlah 1.261. Okay, sama juga macam you buat dekat factory B. Okay, you akan guna yang sama. Tapi, bila saya dapat factory B, 1.044. Okay, sebab you tengok min dia sama. Dia kata, berdasarkan nilai yang diperoleh, dia kata, tentukan pekerja dari kilang mana yang lebih cekap. Maksudnya, lebih cekap adalah dia akan menyelesaikan satu task tu dalam masa yang pendek. Standard deviation dia selisih dia paling kecil. 1.044. 1.044. Maksudnya, factory B, pekerja dia lebih cekap. Kan? Sebab dia mempunyai sisihan piawai yang lebih kecil. So soalan kata, tentukan pekerja dari kilang mana, you katalah daripada kilang B. Tapi dia kata alasan. Kenapa alasan you pilih pekerja dari kilang B? Sebab standard deviation yang kecil. Yes, kena cakap. Sebab sisihan piawai dia lebih kecil. Standard deviation, smaller. The standard deviation is smaller than factory B, like that. Bagilah ayat macam-macam mana pun janji bendanya sampai. Yang dia tahu bahawa you faham kalau standard deviation kecil bermaksud dia lebih konsisten kan, ataupun lebih cekap lah kalau dari segi konteks soalan ni dia lebih cekap. Okay, done. Yang ini sebab dia guna formula yang lain, ingat okay, saya bagi kat sini dah. Dia ada dua bentuk. Satu yang biasa you pakai, yang ini tau. Yang ni kan. Satu lagi yang ni. Tapi yang ini kalau ada frekuensi. Kalau yang atas ni yang tak ada frekuensi. Tapi soalan ni jarang ditanya. Yang tahun lepas tu, kalau yang tahun lepas tu yang dia pakai yang ni, yang saya kata apa yang dia punya ayat dia. Tapi ingat sisihan daripada min. Min mark. Apa? Bahasa Inggeris apa? Deviation from min mark. Deviation ni bagi Deviation from min mark. So itulah sebenarnya. Yang nilai dia bagi tu adalah selisih dia, X tolak X bar. So kalau ada perkataan X tolak X bar dia, maksudnya you kena pakai yang belah kiri, yang belah kiri ni. Nampak X tolak X bar. Jadi soalan yang macam ni nampak tak dia bagi X tolak X bar. Jadi pakai formula yang ada X tolak X bar. Macam itulah. Okay. So nanti you dapat variance dia M per 20 sebab dia akan pakai variance dia X tolak X bar square per N. X tolak X bar square dah ada dah M. So M per 20 je lah. Okay, dia nak variance like that. Okay, min pula. Okay, min tu dia akan berada di sebab dia bagi dekat sini kan sum of X square. So you kena pakai formula untuk variance. Okay, you pakai formula untuk variance. Okay, you pakai formula untuk variance. So dia pakai yang ni lah. Okay, dia pakai yang belah kanan pula. Okay, pakai yang belah kanan. Cucuk yang ni. Cucuk atas. Okay, so sum of X square dia sum of X square. Sum of X square dia dibagi N. Jadi kan tidak N kat sini. Yang variance tu ganti yang ke atas tadi.
So soalan dia nak minta mean kan. Maksudnya you akan dapatkan mean square dahulu. Dan jawapan you nanti you kena setkan. Okay. You kena setkan macam ni. Dapatlah. Okay. Nombor 25. Dia sebenarnya kalau soalan macam ni kan. Dia kena buatkan exist sendiri. Exist sendiri. Okay, exist sendiri sebenarnya. Usually-nya kan. Itulah. Kita boleh nak macam nak senang baca lah. Bila senang baca kita letak je lah sebagai apa exist tu biarlah atas tanah tu tak macam biar je lah tanah tu lantai tu ground tu sebagai dia punya exist. So dia punya what exist tu maybe lah kat sini kan. Yang senang lah, yang senang baca yang senang you nak nampak. Jadi bila dia kata height orang ni 3.5 so you tahulah sebenarnya kalau apa point dekat sini apa kosong 3.5. Ini macam nilai-nilai yang you nak tahu nanti. So bila gap ni you tahu ni adalah kuadratik kan. Kuadratik so bila ni 3 ni 3 jugalah kan. So tinggi dia 8. So you tahulah sebenarnya maksimum point nanti 3. 38. Sebab soalan kata cari kan write a quadratic function that represent the movement. So bila macam secara general dia yang kita boleh tahu maximum point kan kita ada A apa X ini dia punya point dia negatif dia 3 kan. So X solat 3 tambah 8. Jadinya nak cari A tu kita akan ambil 1 point. Okay, 1 point lagi yang kita tahu. Yang 1 point kita tahu lagi adalah 3.5. So you akan ambil lah 3.5. You ganti dekat persamaan ni. Then you dapatlah macam ni. You ganti dapat tak? X saya gantikan dengan kosong. Y 3.5. At the end you dapat A dia negatif 1/2. So replace balik A ni dekat sini. So inilah dia punya equation untuk quadratic function. So tak payah nak expand, tak payah nak buat general form. Sebab soalan ni dia minta persamaan. So bila persamaan dia boleh je bentuk apa-apa saja. Okay? Tak kisahlah. Sebab dia tak bagi pun. Okay, write the function in general form tak ada. So up to you. So teacher maksudnya ground tu always as exist lah. Usually. Macam kalau korang lempar bola kan, contoh kan ada banyak korang soalan-soalan yang pernah jumpa kan, lempar bola lah, apa short putt lah, apa benda lagi tak? Yang pasal baling-baling ni kan. So usually dia punya diri you tu sebagai what exist, ground yang you pijak tu sebagai what exist. So boleh tahulah sebenarnya nanti what intercept tu kat mana. Macam tu. Okay cik. Kan, betul kan logik kan? Sebab takkanlah kalau kita bubuh dia apa ni nanti dia jadi bawah tanah pula kan? Logik ke? Tak logik Tapi ada certain case, boleh ke? Macam terowong kan, terowong pun sama. Maksudnya yang tanah tu kita punya as exist. Saya rasa lagi senang nak ni lah. Biarkan tanah sebagai as exist. Okay, ada nak tanya apa-apa sebelum kita dismiss?